Ustazah, apa sebenarnya Ustazah elemen yang penting untuk kita membina keluarga dan pembangunan anak-anak itu sendiri? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih adik yang dikasihi Adinda Akidah, kakak dan guru ustazah dalam keibubapaan iaitu Kais. Semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Bercakap tentang anak-anak ataupun zuriat itu dah terlampau masuk, terlampau dah sebati, terlampau. Mungkin bila sahabat-sahabat nampak ustazah menangis tu, itu dapat digambarkan macam mana perjuangan seorang ibu dan ayah dalam mendidik keluarga. Yang Ustazah Akidah sebut tadi mungkin sikit-sikit yang beliau nampak. Sekadar bagi salam je pun. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, mendidik anak-anak ni sebuah perjuangan dan jihad. Sebuah perjuangan dan jihad. Ada 3 perkara yang Ustazah cuba lekatkan dekat fikiran. Bila sebut tentang anak, pertama apa dia? Anak ni anugerah. Kita ada ramai kawan-kawan kita yang habis cara dah nak dapat anak. Habis cara nak dapat anak. Kita tak pernah duduk kat tempat tu. Allah bagi Ustazah 7 orang cahaya mata. Kalau yang gugur-gugur semua tu, yang meninggal dalam kandungan semua ada, makna 10. Tapi yang ada 7. Kais, berapa orang Kais? 6. Masya Allah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang mudah Allah bagi. Anak Ustazah yang pertama tu kiranya orang panggil bunting pelamin. Tak dan doa Allah bagi dah. Banding kawan kita berdoa tak cukup kat rumah, pergi depan Kaabah, asal jumpa orang je, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Allah belum bagi dia anugerah, anugerah. Sebab tu ibu ayah sekalian, kalau ada perkara yang kita kena korbankan, meletakkan anak-anak kat depan, itu bukanlah pengorbanan sangat pun. Sebab apa? Kerana Allah telah mengurniakan anak-anak sebagai anugerah yang kita kena syukuri dan hargai. Anugerah. Kedua, anak-anak ni siapa? Aset. Apa gunanya 20 orang anak akhirat besok tersangkut urusan kita sebab anak-anak. Saya anak 20, 10 pasang anak saya, 10 kembar anak saya doktor, lawyer, engineer. Sebutlah apa benda boleh sebut. Tapi apa gunanya 20 orang anak, kenapa tersadai dekat padang mahsyar? Kes anak ni lah. Dia tak jadi aset yang sepatutnya. Saya cuma ada seorang anak. Contoh, saya cuma ada seorang anak. Tapi Masya Allah, dilambai-lambai di anak tu akhirat besok. Mencari-cari mana bonda saya, mana umi saya. Ini dia tajul waqar, ini mahkota kebanggaan. Abang nak pakaikan pada mak abang ni.
Adik nak pakaikan pada mak dengan abah tajul waqar, mahkota kebanggaan. Sebab dulu abang hafaz Quran, sebab dulu abang jaga ibadah, jaga solat, abang jadi hamba Allah yang taat. Mak abah dulu didik abang kan, seorang je anak tapi jadi aset. Ini aset ni tuan-puan. Ustaz kata tadi apa dia? Ini jihad kita, perjuangan kita. Tuan-puan mesti faham, mendidik anak masa kecil lain, masa besar lain. Mana lagi banyak menangis? Masa kecil banyak membebel, beleteh. Tapi bila anak kita besar, mulut kita diam, sahabat-sahabat. Mulut kita diam, tak banyak cakap. Tapi doa kita, air mata kita, sebab kita berurusan dengan anak yang dah dewasa. Mereka dah ada pemikiran mereka, mereka dah ada bacaan mereka terhadap kehidupan. Dah ada banyak elemen-elemen yang boleh mempengaruhi mereka. Boleh jadi dia lebih bijak daripada kita. Kita tak perlu cakap banyak. Tapi doa kita, doa. Aset. Hari ni kita kena tengok. Ingatkan balik. Daripada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, sampailah anak ke-7, ke-10 ke. Boleh tak anak ini jadi aset aku? Sahabat-sahabat, ni cerita benar. Anak bergaduh dengan mak ayah. Sampai anak tu kata, saya dah tak ada rasa, tak ada keikhlasan untuk doakan mak ataupun ayah saya. Mak ayah itu masih hidup. Belum mati lagi. Tapi pertembungan di antara anak dengan mak ataupun ayah menyebabkan anak tu kata, tak boleh ustazah, tak boleh. Saya nak doa tapi saya doa ala kadar je. Mak masih wujud, masih ada, belum mati lagi. Tengok sahabat-sahabat sekalian. Macam mana, macam Kak Is sebut tadi, kasih sayang. Ya, kasih sayang jambatan menjadikan kita dan anak-anak kita dapat saling mendoakan dengan ikhlas. Dalam pendidikan, tak semua benda boleh dipaksa-paksa. Betul kan? Hormat tak dapat dipaksa. Sayang tak dapat dipaksa. Benda tu datang secara fitrah, secara halus. Itu yang kedua, aset. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah amanah. Amanah. Wahai ibu, ayah, kakak-kakak, adik-adik, bila sebut amanah, perlu bijaksana. Perlu hikmah. 5 orang anak kita treat 5 orang dengan hikmah yang mungkin memberi maksud cara yang berbeza-beza. Betul kan Kak Jo kan? Tak sama. Jangan kata anak kita dengan anak orang lain. Lagi tak sama. Tak sama semua benda. Ini menuntut apa sahabat-sahabat? Memang kena bijaksana. Memang kena cari jalan. Memang kena hikmah. Doa apatah lagi. Jangan berhenti, jangan tinggal. Doa. Sampai satu keadaan ya sahabat-sahabat. Kadang-kadang Allah uji kita sampai kita tak nampak dah apa jua ikhtiar yang lain kecuali sembam muka kita dekat atas sejadah tu. Berdoa, bergantung penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara doa ataupun munajat ya tuan-puan sekalian yang kadang-kadang Ustaz buatlah ya. Kalau kita ni yalah kadang-kadang kita punya expectation pada anak-anak tu tinggi kan ya. Kalau ada apa-apa masalah dengan anak-anak, mesti ada masalah dengan anak-anak kan. Ustaz akan doa, ya Allah ya Tuhan, anakku ini adalah hamba-Mu. Akan sebut balik macam tu, anakku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Dan Engkau adalah Tuhannya. Maka ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Kau jagalah dia dengan sebaik-baiknya. Kau perbaikilah kelemahan dia. Kau permudahkanlah kesulitan dia. Kau berilah keyakinan kepada keraguan dia. Kau bagilah jawapan kepada pencarian dia. Ya Rahman, Ya Rahim. Ini kan malam dan siang pun Kau boleh gantikan. Sebab Engkau hebat. Sebab Engkau berkuasa. Sebab Engkau kuat, Kau gagah.
Ini kan sekadar membolak-balikkan hati anak aku. Ini kan sel-sel dalam diri manusia, dalam tumbuhan, dalam makhluk yang ada, yang lebih halus lagi. Pun kau jaga, kau susun, kau tadbir. Kerana engkau maha hebat, kau maha pentadbir. Apa sangatlah kau nak susun anak aku 5 orang? Apa sangatlah kau nak susun anak aku 2-3 orang? Apa sangatlah kau nak sulam antara hati aku dengan anak-anak aku, dengan ayahnya, dengan ibunya? Mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab bila sebut amanah, kita takkan berhenti daripada menguruskan amanah tu sampailah kita mati. Dan setiap fasa yang kita lalui memerlukan kita itu bijaksana, hikmah. Baru kita terasa, ya Allah, keluarga ini diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk jadi yang terbaik lah. Jadi yang terbaik. Okey, itu pertama sahabat-sahabat. Ustazah letakkan dalam diri ustazah apa dia? 3 perkara ni tanam. Melihat anak-anak dan keluarga mesti ingat ini anugerah, ini aset dan ini amanah. Yang kedua sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian adalah adab ya ataupun akhlak. Pemberian yang paling hebat seorang ibu dan ayah kepada anak-anaknya adalah adab yang mulia. Kadang-kadang kita tengok ada mak ayah bagi apa? Kereta lah ya, mak kaya, ayah kaya bolehlah bagi kereta, bagi motosikal kan, bagi iPhone berapa sekarang? 13 kan ya. Tak ada masalah ya, bergantung kepada kemampuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik pemberian ibu bapa kepada anaknya adalah adab yang mulia. Ada fasa dia sahabat-sahabat semua dalam didik anak-anak. Ini ustazah cakap sikit sebanyak daripada pengalaman yang sikit itulah. Mungkin pada satu tahap kita berjaya menitipkan adab yang mulia ketika kita senang. Ketika kita okey. Ketika semuanya terkawal. Faham ya sahabat-sahabat? Senang. Betul tak? Adab yang mulia ketika semuanya okey, itu benda yang senang. Semuanya tak ada masalah, semuanya seronok, semuanya bahagia. Sesuai tak ketika itu dengan adab yang mulia? Sesuai. Berkasih sayang, happy, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tapi kadang-kadang ada satu fasa dalam hidup kita Allah Subhanahu Wa Taala uji keluarga tersebut. Timbulnya bibit-bibit kemarahan, timbulnya bibit-bibit geram, sakit hati. Ketika itu kita tanya diri kita, di mana kedudukan adab yang mulia? Ini yang Ustaz katakan jihad kita sebagai mak. Jihad kita sebagai ayah. Ada je mak ayah yang tengah tension bekerja kan? Bila balik, tengok masa tengah tension macam mana dengan anak. Ini yang kita kata, ini ujian dia. Masa tengah kelang kabut Allah uji keluarga tersebut, tengok macam mana, ketika mana marah. Bahasa apa yang kita keluarkan? Ustazah tak cakap pada sahabat-sahabat, tapi inilah pengalaman yang ustazah lalui, bagaimana sukarnya mengekang lidah untuk tidak bercakap yang tidak baik ketika mana kita diuji dengan kemarahan. Muslimat pernah marah tak ni? Nampak macam tak pernah marah aja. Nampak macam seseorang je yang melalui benda macam ni. Pernah marah tak? Tapi kalau tengok pada cara duduk, tengok dengan tudung, dengan ni nampak Masya Allah. Ustazah pernah ni cerita sikit lah, naik taksi. Ni cerita lama lah Kak Is, masa tu muda sikit lah pada ni kan. Naik taksi, daripada UTM nak balik ke rumah kat Gombak. Pemandu taksi tu asyik pandang je ustazah dekat apa? dekat apa ni? Cermin pandang belakang tu. Tiba-tiba dia kata macam ni. Dia kata,
Ni saya tak tahu ni nak panggil cik ke panggil puan, dia cakap kan. Dia kata, oh puan, masa tu ada anak 4 orang macam tu lah, panggil puan. Dia kata, maaf lah puan, saya nak tanya juga, dia kata. Tanyalah, dia kata. Puan ni kan, mesti suami tak pernah marah kan? Ya, ini betul-betul dia naik taksi UTM ke rumah. Ustazah pun jaga juga lah kan, sebab kita berdua dalam taksi kan. Dia kata dengan dia, kenapa pula, tanya dia. Yelah, saya tengoklah, dia katakan, saya tengoklah. Kalau saya ada isteri macam puan, saya rasa saya tak akan marah sampai mati. Ustaz senyum je lah. Sebab, yelah, biarlah ikut dia lah. Tapi nak cakapnya, orang kadang-kadang tengok sekali pandang macam tu, penilaian macam-macam. Ya? Tapi bayangkanlah hanya sikit juzuk kita tengok, kita tak duduk dalam suasana tu. Maknanya, walaupun orang kata macam kita tak pernah marah, macam kita sabar, tapi satu peringkat Allah nak uji ya, sebab orang-orang hatta orang yang bertakwa tu pun Allah sebut cirinya adalah wal kadhimin al-ghaiz, orang yang boleh menahan kemarahan. Maknanya dia boleh dihidangkan dengan ujian-ujian yang menyebabkan dia marah, tapi dia tahan. So ini yang kita kata, wah kita ni kadang-kadang diuji sampai tahap peringkat sahabat-sahabat. Jangan cakap pasal adab ketika mana kita senang, ketika mana kita okey, masa tak okey. Ustazah lalui benda tu sahabat-sahabat semua. Puas balik semula nak counter dengan anak-anak. Jadikan sepadan perangai Umi yang tak elok. Ambil yang elok anak-anak. Ini sampai tahap ambil yang elok ya anak-anak. Yang tak elok pada Umi tolong jangan ambil. Tolong merayu. Jangan ambil yang tak elok pada Umi anak-anak. Ambil yang elok saja. Ya Umi tolong. Lepas tu menangis untuk melihat kesilapan, kekhilafan kita, keterlanjuran kita dalam mengeluarkan perkataan mungkin, dalam action kita. Sebab kita ni ada penonton sepanjang hayat. Siapa dia? Anak kita. Itu peminat kita yang paling utama. Dan dia tak boleh tak minat kat mak ayah dia. Dia kena minat. Penonton. Jadi menangis. Wahai Allah. Istighfar, taubat. Semua yang kita buat tu pengorbanan untuk anak. Wahai Allah, kalaulah aku menangis sebanyak mana, aku taubat, aku istighfar, tapi boleh mengembalikan anak aku untuk melihat yang baik itu baik, yang salah itu salah. Walaupun yang salah tu pada mak dia, dia kena tepis sempadan. Jangan ambil. Maka aku kena taubat sebanyak-banyak, istighfar sebanyak-banyak. Ini cerita rumah tangga yang sebenar. Ini cerita keluarga, realiti yang sebenar. Yang sebenar. Yang kita berhadapan dengan graf yang turun naik sahabat-sahabat sekalian. Hingga kan tidak ada tempat bergantung yang kita yakini dan jiwai kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah tukar nama anak-anak. Nama anak-anak tak tukar dekat IC tak tukar. Tapi dalam perbualan Ustazah tukar nama anak-anak. Kalau anak tu dilihat agak kasar, Ustazah panggil dia Latifah. Panggil dia Latifah. Latifah. Dia tahu Ustazah panggil dia Latifah. Kalau dia nampak macam kuat dendam, kuat ni Ustazah panggil dia Halimah. Dia tahu. Kadang-kadang memang semua orang tak tahu nak jawab mana satu. Sekejap Latifah, kejap Halimah, kejap Aminah, kejap Rabi'ah. Tapi tak adalah cepat sangat tukar. Bagilah setahun kan. Latifah. Dia tahu. Habis usaha. Latifah nak jadikan doa. Ya, yang ni Halimah. Kalau nampak dia macam tak berapa baik dengan, tak berapa nak terlampau selfish, kita panggil dia Hanun, Hanuna, supaya lebih penyayang. Tukar-tukar. Sebab apa? Sebab jihad untuk mendidik anak-anak dan keluarga tak pernah berakhir sampai pejam mata kita. Sampai pejam. Dan sebenarnya sahabat-sahabat, okey, saya akan berhenti dengan poin yang ni. Apa dia? Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Anak-anak yang kita ada tu bukan bermakna kita fokus nak didik dia. Anak-anak kita sebenarnya Allah kurniakan itu adalah
adunan yang Allah berikan kepada kita untuk kita saling mendidik diri kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita kena appreciate anak-anak, hargai mereka. Mereka telah mengajar kita banyak perkara yang kita terlepas pandang. Anak ustazah yang dekat Jordan tu, abangah tu, dulu masa kecil apa dia tak buat? 2 kali bawa X-ray dekat hospital, dekat GH, X-ray kepala otak. Kenapa X-ray kepala? Sebab takut berlaku gegaran, sebab lasak sangat. Berkali-kali jatuh daripada tempat yang tinggi. Pernah dia jatuh daripada tangga tingkat 2 ke bawah. Ustaz tengah duduk kat kerusi dengan Ustaz tengah baca surat khabar. Macam ni tau, kita orang rasa macam ada benda jatuh. Tapi terlalu pantas benda tu hilang. Nampak tak nakal dia? Dia jatuh daripada tangga. Kan dia main sorok tangga, dia jatuh. Tapi sebab dia takut, dia boleh bangun daripada jatuh. Masya Allah. Memang nakal masa kecil lah. Ya? Dan kita pun tak nampak, tak fikirlah kematangan dia tu akan berlaku cepat. Sebab dia lelaki kan, anak lelaki ni lambat sikit pada perempuan Kak Is kan. Tapi Masya Allah, hari ni sahabat-sahabat, kalau dia bagi nasihat dekat ustazah, kalau boleh Ustaz frame nasihat tu, Ustaz nak frame. Dia duduk kat Jordan, kadang-kadang buat video call. Dia cuma tengok kita, dia tengok kita, dia bagi kita. Dia tengok, tak apa Umi, dia kata, tak payah cakap apa-apa. Abangan nak tengok je Umi. Jadi kita tengok. Masya Allah anak lelaki-lelaki yang boleh sabar dengan masa. Biasa orang lelaki tak suka menunggu. Ini kan nak menunggu, tengok mak dia kan ya. Cakap tidak, apa tidak, tengok. Lepas tu, ni contohlah antara yang dia pernah cakap kat ustazah. Dia kata, Umi tahu kan sahabat-sahabat Nabi macam mana? Macam mana jalan syurga yang Allah bentangkan kepada mereka? Mereka lagi susah Umi, mereka kena tinggalkan anak isteri yang mereka sayang. Mereka kena korbankan harta benda mereka. Mereka kena buat bai'ah untuk pergi ratus kilometer yang belum tentu pulang pada ketika itu. Itu pilihan Allah untuk syurga mereka. Tapi Umi tanya dia Umi, bagaimana jalan syurga yang Allah berikan kepada Umi? Umi dikelilingi oleh anak-anak yang menyayangi Umi, suami yang mengasihi Umi, masyarakat yang bersama-sama dengan Umi. Kalau luka pun dekat hati tu, kalau sakit pun kat hati tu, tapi tak sampai terpisahkan Umi. Masih boleh memeluk orang-orang yang kita sayang. Kita hargai jalan syurga kita masing-masing. Ustaz dengar tu ya Allah. Mengaung dengar. Rasa macam nak suruh bercakap, jangan berhenti bercakap lah, bakal bercakap je. Umi ni perlukan vitamin tu. Tapi itulah dia kehidupan ya sahabat-sahabat. Takkan perfect, keluarga kita takkan perfect. Jangan nak menipu, berbongak lah kata. Takkan perfect. Kelemahan sangat banyak, kekurangan sangat banyak, tapi kita belajar. Belajar. InsyaAllah satu keluarga masuk syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi